Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam segmen tuition online dalam slot Perlis Mengaji. Terima kasih kepada murid-murid, guru-guru dan juga ibu bapa yang turut sama berkongsi ilmu untuk segmen tuition online. Apa khabar anak-anak murid cikgu hari ini? InsyaAllah semoga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, terutama dalam cuti PKP ini. Satu pesanan cikgu, stay at home. Baik, anak murid kita sekalian, pada hari ini cikgu akan membincangkan tajuk topik hotspot bahasa Melayu penulisan. Ya, kenapa cikgu pilih bahasa Melayu penulisan? Ini adalah bahasa Melayu bahagian C yang penting dan mempunyai markah yang banyak. Baik, untuk bahagian C, dua pilihan kertas soalan diberikan. Ada dua soalan dalam kertas, soalan 1 dan juga soalan 2. Okey, jawab satu soalan sahaja. Ini markah yang diperuntukkan untuk bahagian C ini ialah 25 markah daripada 50 markah. Jadi, sebahagian markah daripada keseluruhan bahasa Melayu penulisan berada di bahagian C. Ya. Peruntukan masa yang sesuai ialah lebih kurang dalam 35 minit. Di sini cikgu nak sarankan kepada anak murid cikgu agar memperuntukkan masa yang sesuai untuk ketiga-tiga bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Ya. Panjang karangan lebih kurang dalam 80 hingga 120 patah perkataan. Baik ya, untuk makluman anak-anak murid sekalian, pemberian markah untuk bahagian C ini ialah diberi secara holistik. Maksudnya, karangan yang kamu tulis itu akan dibaca oleh guru-guru kamu dan dia akan nilai ya, hasil penulisan kamu sama ada berada pada peringkat cemerlang, baik, memuaskan ataupun pencapaian tahap minimum. Ini pentinglah ya. Baik, seterusnya kita lihat ya. Apakah masalah yang sering dihadapi oleh pelajar-pelajar sekalian, terutama untuk bahasa Melayu 012 bahagian C penulisan. Ya, biasanya terdapat dalam kalangan murid-murid ini adalah bahagian yang menjadi igawan ngeri, ya, sukar untuk menguasai bahagian C. Ya. Baik, sini saya kena pasti beberapa masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid untuk menjawab bahagian C karangan. Ya. Satu, tak faham. Ya. Maksud dia bila dapat soalan, dia tak faham apa sepatutnya nak buat. Ya. Sebab kalau kita tengok sekarang, soalan dia bukan secara terus. Ya? Soalan dia perlu baca dulu, kena perlu fikir dan baru boleh menulis karangan. Ya? Dan yang kedua ialah masalah yang paling penting sekali, suka meluaskan ayat. Ya? Hampir ramailah dalam kalangan murid-murid suka nak meluaskan ayat. Sebab apa berlaku masalah ni? Ya? Sebab kurang latihan untuk menulis karangan ataupun tak banyak membaca. Ya, cikgu nak sarankan di sini, kalau nak mahir bahagian C, ya, nak mahir menulis karangan, baca sekurang-kurangnya 2 contoh karangan terbaik. Ini dapat membantu untuk kamu membina ataupun meluaskan ayat. Ya. Dan seterusnya, kurang kosakata. Bila kita kurang kosakata, sukalah ya untuk kita menulis karangan dengan baik. Ya, kurang kosakata ni disebabkan oleh kurang membaca, kurang membuat latihan dan sebagainya. Okey. Bagaimana pula kita kena pasti masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid? Apa yang patut kita buat? Maksud dia setiap masalah dia ada jalan penyelesaian dia. Ya. Okey, sini cikgu bagi sedikit tips ataupun panduan. Bagaimana untuk menjawab soalan bahasa Melayu 012 bahagian C? Ya. Macam biasa, mana-mana soalan, baca dan fahami soalan atau arahan. Ya, baca sekurang-kurangnya 2 kali. Kalau tak faham lagi,
ulang baca arahan. Jangan baca lama-lama, setengah jam duk baca tak faham-faham lagi. Masalah lah ya. Okey, seterusnya garisi kata kunci pada soalan ya, sebab kalau tengok trend soalan berdasarkan format baru mulai 2016 sampai sekarang, trend soalan adalah ayat yang panjang-panjang ya. Kadang dia bagi ransangan sajak, petikan sajak, ransangan lirik lagu, gambar dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita kurang latihan, ini akan menimbulkan masalah. Kita tidak menjawab soalan yang dikehendaki. Maksud dia tak menepati kehendak soalan ya. Okey, pilih tajuk yang sesuai. Benda paling penting, pilih tajuk yang sesuai lah ya. Kadang dia dah bagi 2 soalan, pilih yang betul-betul kamu menguasai, yang ada banyak isi ataupun ada banyak aktiviti. Okey. Dan seterusnya mencatat idea-idea yang sesuai dengan soalan. Sebab apa perlu catat? Tak boleh kan terus tulis karangan terus. Maksudnya, setiap sesuatu yang kita nak buat tu perlukan perancangan yang rapi. Okey, ada pepatah kita selalu mendengar. Kalau kita gagal merancang, memang kita, kalau kita tidak merancang dengan sempurna, kita memang merancang untuk gagal. Ya? Maksud dia di sini, perlunya kita catat idea-idea yang akan kita tulis karangan tersebut secara lebih tersusun. Maksud dia, isi yang penting kita dahulukan, isi yang kurang penting mungkin pada perenggan ketiga, keempat dan kelima. Ya, ni maksud dia perlunya kita catat idea. Lagi satu, untuk mengelakkan kita mengulangi fakta ataupun mengulangi idea-idea. Yang ni maksud dia akan mempengaruhi di segi markah lah ya. Seterusnya, saya juga nak pesan bila mencatat idea ni, tak perlu ambil masa yang lama. Mungkin dalam 2-3 minit sudah memadai. Paling lama pun 5 minit ya. Catat, jangan buat terus ya karangan, sebab bila kita tidak rancang dengan baik, karangan kita tidak akan terhasil dengan baik di segi pengolahan ayat. Baik, seterusnya bila dah semua tu dah habis, lebih kurang dalam 5 minit cikgu rasa dekat situ, kita boleh mula menulis karangan dengan struktur ayat yang betul. Ini pentinglah ya, sebab ini adalah bahasa Melayu, penulisan. Semua aspek perlu diambil kira. Dah habis dah semua, apa perlu buat? Okey, pastikan anak-anak murid cikgu semak. Ya, semak struktur ayat, semak ejaan dan semak tanda baca. Sebab ini mempengaruhi markah kamu. Sebab penilaian pemeriksa ataupun guru kamu adalah secara holistik. Maksud dia akan baca, dia akan letakkan kamu berada pada aras mana. Ya? Baik, seterusnya. Tadi cikgu kata bagaimana kita nak mencari kata kunci pada soalan karangan. Okey, ini salah satu contoh soalan yang diberikan. Ya, maksud dia sekarang ni bukanlah, maksud dia beri soalan secara direct ataupun secara terus. Dia bagi rangsangan jawapan ataupun sebagai panduan lah. Ya, kalau kita tengok di sini, dia bagi petikan sajak. Ya, mungkin beri lirik lagu, petikan syair, pantun dan sebagainya. Okey, kadang bila kita lihat murid-murid yang tengok soalan ni, dia rasa macam susah. Ya? Tapi sebenarnya tak susah mana pun. Okey. Jadi baik, di sini cikgu bagi contoh petikan sajak yang begitu sinonim cikgu rasa dalam kalangan guru dan juga anak murid setiap tanggal 16 Mei selalu dinukilkan. Okey, jom kita sama-sama mendeklamasikan 2 rangkap sajak bersama-sama cikgu. Dialah pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum jadi dewasa. Dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang ditauliahkan segala umat. 1000 tahun katanya menjadi hikmat. Baiklah, anak murid cikgu. Selain kita belajar kemahiran hari ini, kita dapat kemahiran berbahasa, macam mana kita nak alunkan ataupun ukilkan sajak dengan intonasi dan sebutan yang betul. Kita dapat
2 in 1 lah hari ini ya. Baik, ini adalah macam mana kita nak cari kata kunci. Okay? Dia dah bagi 2 petikan sajak, 2 rangkap sajak. Okay, cikgu baca soalan dia. 2 rangkap sajak di atas merupakan sebahagian daripada sajak Guru Oh Guru. Lirik tersebut menceritakan tentang jasa dan pengorbanan guru. Kamu telah dipilih untuk menyampaikan ucapan sempena sambutan Hari Guru di sekolah kamu. Tuliskan ucapan kamu. Ucapan kamu, cara-cara menghormati guru. Okey, tulis ucapan kamu itu selengkapnya. Okey. Baik, kadang murid-murid bila tengok ni panjang berjela. Malas nak fikir. Tapi senang saja ya. Okey, cikgu tunjukkan bagaimana kita nak mencari kata kunci pada setiap soalan. Ini paling pentinglah kalau kita buat silap. Okey, memang kita akan terima akibat dia. Kita tak akan mendapat menulis dengan baik. Okey. Baik. Nah, di sini macam mana kita nak garis? Okey. Sebenarnya kalau mungkin anak-anak murid sekalian agak keliru ya dengan rangsangan jawapan yang diberikan, mungkin tak perlu tengoklah. Sebenarnya rangsangan yang diberikan tu dia ada. Okey, maksud dia dah bagi bayangan-bayangan, apa idea-idea yang kita boleh guna untuk penulisan karangan tersebut. Okey. Kadang-kadang ini boleh mengelirukan ya. Kalau kita tengok dalam soalan UPSR penulisan bahagian C, dia naik gambar ya. Dia naik gambar-gambar aktiviti lasak. Apa yang dia suruh buat? Menulis surat kiriman tidak rasmi kepada kawan-kawan. Maksud dia kita kena kuasai. Maksud dia di sini kita perlu garisi ya kata kunci untuk setiap soalan ya. Baik, di sini apa yang murid perlu buat? Okey, saya dah highlight di sini. Maksud dia ucapan. Nak sampaikan ucapan mesti dalam fikiran anak-anak macam mana ya format ucapan. Maksud dia bila dah tahun 6 dan ni sepatutnya murid boleh menguasai semua format penulisan karangan dengan baik ya. Baik, seterusnya yang kedua ialah berkaitan dengan Hari Guru. Okey. Tapi yang lebih penting apa isi dia? Kata kunci yang utama di sini ialah cara-cara menghormati guru. Okey, ada pelbagai cara lah ya. Kalau kita untuk menghormati guru. Contoh dia, kita menumpukan perhatian semasa cikgu mengajar dalam kelas. Tak malah duk bising, duk baling roket kertas kat belakang. Nanti kecil hati cikgu. Okey. Maksud dia, satu lagi cara-cara menghormati guru, kita boleh belajar bersungguh-sungguh. Kita tunjukkan kita dapat menguasai kemahiran-kemahiran yang telah diberikan oleh guru. Dan seterusnya, apa lagi kalau kita nak menghormati cara-cara menghormati guru? Okey. Memberi hadiah contohnya pada tanggal 16 Mei ataupun pada Hari Guru setiap tahun. Okey, itu adalah salah satu cara kita nak menghargai jasa dan pengorbanan guru ya. Seterusnya mungkinlah isi keempat kita boleh lihat di sini. Membantu guru. Tengok cikgu bawa kiri kanan penuh ya, bawa barang-barang. Okey, tolong cikgu, bantu cikgu. Okey, cikgu pun rasa seronoklah, rasa dihargai. Okey ya. Baik. Itu macam mana cara kita untuk menggarisi kata kunci pada soalan agar kita dapat menjawab dengan baik ya. Baik, di sini saya bagi sedikit panduan bagaimana ciri-ciri karangan yang cemerlang ya. Pertama sekali macam saya katakan tadi, pemilihan tajuk yang sesuai. Okey, maksudnya kita pilihlah tajuk yang kita sesuai, yang kita pernah pelajari ataupun kita pernah ikuti program-program di sekolah ya. Berpandukan kebolehan calon. Maksud dia yang banyak isilah ya. Mungkin dalam soalan 1 kamu dapat 2 isi saja. Okey, soalan 2 kamu dapat 4 isi. Jadi pilihlah soalan yang ada idea-idea ataupun aktiviti yang banyak. Okey. Dan seterusnya membuat kerangka karangan. Kenapa perlu buat kerangka karangan? Yang ni pentinglah ya, macam saya jelaskan tadi. Bila kita tak buat kerangka soalan, kita tak buat kerangka karangan, kita tulis macam tu saja, kita akan tertinggal tertinggal isi yang penting ataupun isi kita tu ataupun strategi kita nak buat karangan tu tak ada Jadi
kita akan menulis isi yang tak penting yang utama. Okey, jadi pastikan bila kita buat kerangka karangan, kita dapat menulis dengan baiklah ya. Maksud dia isi yang penting kat atas, isi yang kurang penting bahagian isi perenggan kedua, ketiga dan seterusnya. Okey. Baik, seterusnya pengenalan yang menarik dan membuka kepada isi. Okey. Jadi cik akan tunjuklah beberapa contoh yang boleh kita jadikan panduan ya. Baik, seterusnya isi yang tersusun. Macam cikgu kata tadi, bila kita dah buat kerangka karangan, kita akan dapat menyusun isi dengan baik ya. Sekurang-kurangnya minimum 3 isi ya. 3 isi sudah memadai. Mungkin ada kalangan anak murid cikgu tanya, cikgu 4 isi boleh tak? Okey, 4 isi pun boleh. Mungkinlah isi yang ketiga tu dia tak berapa nak yakin. Okey, dia boleh tambah untuk 4 isi, tapi dalam minimum sudah memadai dengan 3 isi. Maksud dia isi yang ataupun isi karangan, isi penting ataupun aktiviti dalam tajuk tersebut mesti kita huraikan, ada isi utama, ada huraian dan juga contoh. Ini adalah ciri-ciri karangan yang cemerlang ya. Baik, cikgu nukilkan sedikit format menulis karangan yang betul ya. Untuk anak-anak murid cikgu, target A lah ya. Maksud dia bila kita buat sesuatu mesti berjiwa besar. Okey, dapat menghasilkan karangan yang lebih cemerlang. Okey, tak maulah target bagi lulus sudahlah cikgu. Tak mau ya. Sebab rugilah kita dah 6 tahun berada di sekolah rendah. Sekurang-kurangnya kita mendapat pencapaian yang lebih cemerlang ya untuk diri kamu sendiri dan juga anak ibu bapa kamu. Baik, seterusnya tengok perenggan. Okey, ada juga dalam kalangan anak murid cikgu dia buat 3 perenggan, 4 perenggan. Okey, sudah memadai. Okey, ini sebagai panduan untuk anak murid cikgu lah ya. Okey, perenggan 1 ialah pendahuluan. Okey, pendahuluan. Dalam pendahuluan tersebut, okey, mesti kita fikir apa ya? Tengok tajuk lah ya. Okey, apa? Bila. Okey, bila dijalankan aktiviti tersebut, di mana, siapa dan juga mengapa. Okey, saya mungkin kita dapat bagi contoh sedikit sekejap lagi. Okey, seterusnya perenggan kedua. Ada isi, ada huraian dan juga ada contoh. Okey, perenggan ketiga pun sama. Okey, ada isi, ada huraian, ada contoh. Okey, perenggan keempat pun sama. Ada isi, ada huraian dan juga contoh. Mungkinlah dalam perenggan keempat dah tak ada contoh dah. Okey, sudah memadai isi dengan huraian ya. Baik, seterusnya perenggan kelima boleh ada isi, kalau kita nak tukar sedikit kita bagi contoh bahagian tengah dan seterusnya ulasan ataupun akibat. Dan seterusnya perenggan yang terakhir ya. Perenggan yang terakhir, perenggan keenam ialah penutup ya. Dalam penutup kita boleh tulis di situ kesimpulan. Contohnya lah kalau karangan berbentuk fakta. Okey, seterusnya kita boleh terus tulis perasaan ataupun harapan. Sekiranya karangan kita itu adalah berbentuk keprihalan ataupun bercerita ya. Contohnya kalau cerita tentang hari guru, okey, ataupun hari sukan, dia bagi perasaan, saya berasa sangat gembira kerana dapat menyertai aktiviti hari sukan sekolah. Okey, saya berharap agar aktiviti ini akan diadakan lagi pada tahun hadapan. Mungkin kita boleh masukkan dalam bahagian penutup tu ya. Okey. Baik. Seterusnya karangan cikgu berikan di sini sikit adalah karangan terpilih ya. Ini adalah karangan terpilih ataupun karangan perayaan-perayaan yang diadakan di sekolah. Okey. Anak-anak murid sekalian ingat ya. Setiap aktiviti yang dilakukan di sekolah ya adalah salah satu proses pembelajaran ya. Bukan saja-saja cikgu nak buat aktiviti tu ya. Penat ya. Tapi sebenarnya semua aktiviti yang dijalankan di sekolah walaupun kecil kita lihat tetapi adalah bermakna ya. Dia adalah salah satu proses pembelajaran ya. Baik. Perayaan yang diadakan di sekolah ialah salah satunya ialah Hari Kanak-kanak. Okey. Ada tak anak-anak murid sekolah anak-anak murid yang menyambut Hari Kanak-kanak? Ada ya. Kita tengok banyaklah dalam FB dan sebagainya ramai ya. Bila dia sambut Hari Kanak-kanak ni? Okey, pada minggu keempat pada bulan Oktober. Okey.
Tengok ramailah, tengok bergambar dengan pelbagai kostum-kostum yang menarik, superhero dan sebagainya. Okey. Baik, apa tujuan merayakan Hari Kanak-kanak ni? Okey, mungkin dari segi tujuan untuk kita tuliskan dalam bahagian pendahuluan ya. Ini untuk menghargai kanak-kanak dan hak menghargai hak dan kepentingan kanak-kanak ya. Ni itulah ya. Baik, seterusnya perayaan yang paling penting setiap tahun akan disambut ialah Hari Guru yang akan diadakan setiap tanggal 16 Mei pada setiap tahun. Okey. Pada dalam aktiviti ini pelbagailah ya aktiviti yang diadakan. Okey. Apa tujuan diadakan Hari Guru ni? Sambutan Hari Guru. Okey, tujuan diadakan sambutan Hari Guru untuk menghargai jasa dan juga pengorbanan guru yang telah mendidik kita ya. Daripada kita tak kenal huruf sampailah kita menjadi seorang yang bijak pandai ya. Itu Hari Guru ini antara karangan-karangan yang begitu popular ya. Sebab adalah aktiviti sebenarnya soalan-soalan untuk bahagian C penulisan ni tak perlu pergi jauh-jauh di peringkat global dan sebagainya. Contohnya pemanasan global dan sebagainya. Tak perlu. Okey? Anak-anak berada di sekolah, hadiri setiap aktiviti yang dilaksanakan di sekolah, insya-Allah kita dapat belajar. Itu adalah salah satu proses pembelajaran. Baik, seterusnya hari kantin ya. Biasanya hari kantin ni di hujung-hujung tahun ya. Okey, baik, seterusnya hari sukan ya. Mungkin sekolah-sekolah anak murid cikgu dah ada hari sukan lah ya. Baik, apa tujuan hari sukan? Ya, tujuan untuk mencungkil lah ya, mencungkil bakat murid dalam bidang sukan ya. Baik, seterusnya hari anugerah cemerlang. Ya, ini adalah karangan yang popular. Biasanya kalau dalam peperiksaan dia akan ikut ni, biasanya dalam bulan Mac dia akan ada aktiviti yang telah dilakukan oleh murid dan sebagainya ya. Ini antara karangan perayaan-perayaan yang sering disoal dalam setiap soalan ya. Memang agak popular lah ya. Seterusnya Hari Anugerah Kecemerlangan. Setiap tahun sekolah kita mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan. Apa tujuan dia? Okey, tujuan dia untuk kita menghargai ya murid-murid yang cemerlang ya. Adalah salah satu bonus lah kepada ibu bapa dan juga guru-guru ya. Baik, seterusnya karangan terpilih yang lain adalah karangan peristiwa ataupun aktiviti yang berlaku di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang ini memang antara yang popular juga. Okey, seterusnya adalah salah satu contoh ialah lawatan ya. Lawatan, kalau kita lihat apa tujuan diadakan lawatan? Suka-suka ke cikgu pergi lawatan? Banyak tempat-tempat yang menarik. Salah satu tujuan untuk kita mengadakan lawatan ialah untuk melihat tempat-tempat yang menarik dan bersejarah yang terdapat di negara kita. Tak perlu nak pergi luar. Okey, dalam negara kita sendiri pun ada tempat-tempat yang menarik dan bersejarah. Okey. Baik, seterusnya aktiviti gotong royong. Okey, aktiviti gotong royong ni salah satu tujuan dia selain daripada persekitaran tempat tinggal kita ataupun sekolah kita yang dilakukan di sekolah bersih dan ceria, jadi memupuk nilai-nilai yang intrinsik, maksud dia nilai-nilai murni. Contohnya sikap bekerjasama, bantu-membantu antara satu sama lain ya. Maksud dia nilai yang tersembunyi ya. Baik, seterusnya kelas tambahan. Okey, kelas tambahan banyaklah ya. Kalau tengok sekarang ni pusat-pusat tuition tumbuh bagai cendawan selepas hujan. Banyak kelas-kelas tambahan yang diadakan secara percuma dan juga berbayar. Banyak ya dia punya faedah dia kelas tambahan. Okey, nanti salah satu dia kita dapat menambah ilmu pengetahuan, kita dapat mempelajari tips ataupun panduan bagaimana untuk menjawab soalan dengan baik dan sebagainya ya. Baik, seterusnya aktiviti co-curriculum. Okey. Ini dah antara soalan-soalan yang sering disoal ya, yang sering berlaku di sekolah aktiviti co-curriculum. Semua murid-murid sedia maklum setiap hari Rabu kita mengadakan aktiviti co-curriculum ya yang melibatkan unit beruniform contohnya ya, pengakap, TKRS, Puteri Islam dan sebagainya. Mungkin satu murid satu sukan dan juga kelab dan persatuan ya. Ini adalah dan salah satu adalah program motivasi ya. Ini pernah disoal dan pernah disoal dalam bahagian C peperiksaan UPSI yang sebenar ya.
Okey, saya harap murid-murid dapat menguasai dan membuat latihan semua peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekolah. Baik, seterusnya karangan terpilih, salah satunya aktiviti masyarakat ataupun negara. Ini contoh je sambutan Hari Kemerdekaan. Bila Malaysia sambut kemerdekaan ni, ingat lagi tak? Okey, tanggal 31 Ogos 1957. Ia ni menjadi acara tahunan acara tahunan. Setiap sekolah, setiap komuniti, setiap negara dia akan menyambut Hari Kemerdekaan. Kenapa sambut ni? Suka-suka ke? Nak tengok perarakan kereta berhias, perarakan kontijen-kontijen yang mengambil bahagian dan sebagainya. Salah satu tujuan sambutan Hari Kemerdekaan ialah untuk menghargai jasa dan pengorbanan maksud dia orang yang terlibat menyambut kemerdekaan negara. Okey. Itu salah satunya. Lagi satu adalah memupuk semangat patriotik dalam kalangan pelajar. Seterusnya Hari Keluarga, Hari Ibu dan juga Hari Bapa. Ini saya disebutlah saya disambut. Baik, seterusnya gotong royong, mungkin di gotong royong diadakan di luar pada kawasan sekolah. Seterusnya majlis perkahwinan. Kita pergi makan kenduri, bukan pergi saja, perhati tengok apa aktiviti ada dalam majlis perkahwinan. Contohnya bagaimana mereka masak lauk pauk, menghidang lauk pauk, acara persandingan dan sebagainya. Ini boleh disoal. Nampak saja macam senang kita pergi makan kenduri, tapi walaupun kita berada di luar, itu adalah salah satu proses pembelajaran. Maksud dia pembelajaran secara berterusan. Baik, seterusnya hari-hari perayaan kaum ataupun agama lah. Kaum-kaum yang lain. Baik, tadi yang cikgu maklumkan karangan jenis peristiwa, karangan yang terpilih aktiviti masyarakat, karangan peristiwa, karangan perayaan dan juga aktiviti di sekolah. Semua jenis karangan ini boleh kita rangkumkan atau disesuaikan dengan format penulisan karangan. Contohnya semua jenis karangan tadi kita boleh disoal tulis dalam bentuk laporan, dalam bentuk berita, dalam bentuk perbualan ataupun dialog, dalam bentuk catatan ataupun diari, surat kiriman sama surat kiriman rasmi ataupun tidak rasmi, beri gambaran, cerita dan juga keprihalan. Jadi pastikan anak-anak murid semua menguasai format penulisan bahagian C penulisan karangan yang betul. Contohnya laporan, bagaimana nak menulis laporan? Mesti ada tajuk, isi, disediakan oleh tarikh dan sebagainya. Mesti menguasai sepenuhnya format-format yang ada dalam penulisan karangan. Seterusnya cikgu bagi contoh sedikit karangan fakta ataupun karangan perbincangan. Kalau kita lihat sekarang banyak karangan-karangan karangan berbentuk fakta ataupun perbincangan yang sering disoal. Baik, salah satu contoh dia cikgu bagi di sini, tulis sebuah karangan tentang faedah menyertai aktiviti co-curriculum kepada murid sekolah. Apa cikgu kata tadi, semua aktiviti yang berlaku di sekolah dan juga di luar sekolah adalah salah satu proses pembelajaran. Baik, cikgu maklumkan tadi. Kita mulakan dengan pendahuluan pada perenggan pertama. Di sini cikgu ada bagi sedikit ayat. Aktiviti co-curriculum adalah aktiviti yang dijalankan di luar bilik darjah dan waktu persekolahan. Aktiviti co-curriculum yang dijalankan di sekolah seperti unit beruniform, kelab, persatuan serta aktiviti sukan dan permainan. Aktiviti ini sangat berfaedah kepada murid sekolah. Mungkin ada anak murid yang bertanya, cikgu, bila nak buat satu perenggan berapa ayat yang perlu? Memadai dengan 3 hingga 4 ayat sudah memadai. Jangan tulis satu ayat saja, itu bukan karangan. Pastikan dalam 2 hingga 3
ayat sudah memadai untuk satu perenggan, ya. Baik, sekarang kita lihat untuk perenggan kedua. Okey. Antaranya, aktiviti kokurikulum dapat melatih sifat kepimpinan dalam kalangan murid. Ini maksudnya kita bagi isi. Lepas tu kita akan bagi huraian, ya. Huraian ni, aktiviti ini dapat melatih kita menjadi seorang yang berdisiplin dan berdedikasi. Okey. Dan bagi contoh. Contohnya, kita akan menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab apabila dilantik sebagai pengurusi sesebuah persatuan. Okey. Ini maksudnya bagaimana kita nak olah isi. Kita bagi isi penting, kita bagi huraian dan kita bagi contoh untuk setiap perenggan yang kita buat. Ya, maksud dia pengolahan dan kita membuat perancangan yang rapi. Ya. Baik, seterusnya cikgu bagi perenggan ketiga. Yang ini kita boleh guna untuk semua. Nanti cikgu akan tunjukkan bagaimana kita karang-karangan fakta ni kita boleh gunakan lebih kurang isi yang sama. Ya. Baik, untuk perenggan tiga contohnya selain itu. Baik, yang cikgu tandakan merah ni adalah penanda wacana. Kenapa perlu penanda wacana? Ini menunjukkan tautan ataupun kesinambungan antara perenggan dengan perenggan. Okey, cikgu baca sedikit untuk perenggan ketiga. Okey, selain itu adalah penanda wacana. Okey, untuk mengelakkan terpisah antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. Ya. Isi dia, faedah menyertai kegiatan kokurikulum, kita dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Kerana masa itu emas. Kenapa cikgu highlightkan masa itu emas? Yang ini adalah salah satu aksesori. Contohnya macam kita aksesori, kita pakai gelang, jam tangan dan sebagainya, itu menambah lebih cantik dan sebagainya. Itu salah satu aksesori. Maksud dia, dalam karangan perlu juga unsur aksesori ni. Maksud dia kita boleh masukkan peribahasa dan sebagainya, ya, untuk menambah markah, ya. Lepas tu kita hurai. Oleh itu, ni maksud dia kesan ataupun akibat, ya. Oleh itu kita tidak akan terjebak dengan gejala negatif seperti merempit, melepak dan menagih dadah. Ni maksud dia kita bagi isi, ada perkembangan isi. Kita bagi isi penting, kita bagi huraian dan kita bagi contoh. Okey, perenggan-perenggan seterusnya, perenggan keempat, okey, boleh guna penanda wacana, dan perenggan kelima guna penanda wacana, beri isi penting, beri huraian dan beri contoh. Mungkinlah kalau perenggan dah kelima dah tu tak ada idea dah nak bagi contoh apa, memadailah dengan bagi isi dan bagi huraian, ya. Jelas, ya? Baik, seterusnya, fasa terakhir apabila membuat karangan yang paling penting. Bila dah buka jangan lupa tutup. Okey. Bahagian yang paling penting adalah penutup. Okey. Maksud dia perenggan terakhir, kita boleh buat kesimpulannya. Okey. Aktiviti kokurikulum memberi banyak faedah kepada murid sekolah. Okey, itu isi. Oleh itu, marilah kita menyertai aktiviti ini dengan aktif. Maksud dia kesimpulan ni bahagian penutup kita buat rumusan. Berdasarkan isi-isi pada setiap perenggan, bahagian ni kita nak simpulkan. Okey, kita nak buat rumusan berdasarkan idea-idea yang telah kita olah pada setiap perenggan itu tadi, ya. Jelas, ya? Baik sedikit. Ini penanda wacana. Macam cikgu kata tadi, kenapa penanda wacana penting? Ya, penanda wacana penting untuk memberi kesinambungan antara perenggan dengan perenggan. Tak ada lah nampak terpisah saja, ya. Contohnya kalau terpisah cikgu boleh bagi contoh buat seri muka ataupun buat tepung talam. Cikgu memang minat makan tepung talam. Buat tepung talam, dia punya kepala ke atas jatuh, terpisah duduk lain. Maksud dia macam tu dari segi perumpamaan dia. Maksud dia setiap ayat mesti ada tautan, ya, dan juga kesinambungan dia. Okey, antara penanda wacana antaranya, selain itu, seterusnya, di samping itu, kesimpulannya atau konklusinya. Okey, ada juga yang tanya, cikgu, boleh letak tak natijahnya? Boleh. Jangan silap tulis pula, duk tulis kat tijah ke kat kiah ke, tak boleh jawabnya. Okey, maksud dia ringkasan daripada formula sikit lah, penanda wacana kita guna ASSDK, nak bagi kita mudah ingat, ya. Antaranya, selain itu, seterusnya, di samping itu, kesimpulannya ataupun konklusinya, natijahnya. Okey.
Baik, tadi cikgu bagi contoh karangan bentuk fakta. Okey, mungkinlah ya. Kadang murid-murid tak dapat menguasai karangan fakta ya. Jadi cikgu beri panduan bagaimana kita nak buat karangan bentuk cerita. Mungkinlah kita soalan satu dia susah sikit bentuk fakta. Biasanya dalam soalan peperiksaan, sama ada peperiksaan biasa ataupun peperiksaan UPSI yang sebenar, dia akan bagi satu yang berformat dan juga satu yang tidak berformat ya. InsyaAllah semua anak murid akan dapat menjawab dengan baik sekiranya kita membuat persediaan awal ya, dan buat banyak latihan. InsyaAllah kita dapat menjawab dengan cemerlang. Baik, seterusnya pendahuluan. Okay, untuk karangan cerita, contohnya cerita tentang kemalangan ya, cerita tentang kebakaran ya. Sekarang soalan dia tak naik secara terus ataupun secara direct. Maksud dia kita kena buat perancangan yang rapi lah ya untuk tindakan-tindakan kita nanti. Okey. Seterusnya bahagian pendahuluan. Okey, suasana pada peringkat awal. Biasanya dia akan bagi ini adalah salah satu karangan penyelesaian masalah ya. Saya bagi contoh, cikgu boleh bagi contoh di sini. Pada suatu petang ketika aku pulang dari sekolah, aku terlihat seorang lelaki terbaring di atas jalan. Okey. Lepas tu soalan dia, apakah tindakan yang akan kamu lakukan pada lelaki tersebut? Ini biasanya soalan penyelesaian masalah lah. Dia nak tengok apakah tindakan kita lakukan. Okay, di sini kita bolehlah beri beberapa tindakan yang dipikirkan sesuai. Baik, dalam isi, mungkin tindakan awal kita lah. Contohnya kalau cikgu bagi tadi berkaitan dengan kemalangan. Kita tengok orang terbaring yang atas jalan. Nak buat apa? Buat je ke? Pasti kita hampiri dia. Okay, isi nombor 1, hampiri. Kita kena pasti terlihat keadaan dia. Mungkin kalau dia boleh bercakap, kita boleh tanya. Okay, kita lihat apakah perkembangan dia. Mungkin kita bagi dia rasa tenang dan juga selesa. Tindakan yang kedua mungkin kita boleh buat tindakan susulan lah. Contohnya kalau yang kemalangan tu pakai topi keleda. Dia ni dah sampai belum darah dah apa semua, kita longgarkan bagi dia. Selesa. Pastikan tindakan susulan kita, tindakan awal kita tu janganlah sampai kita nak angkat dia pergi kat tepi dan sebagainya. Contoh dia retak sikit je ataupun dia patah sikit je. Kamu angkat pula terkulai terus kaki dia. Maksud dia tindakan susulan ni kita bagi dia keadaan selesa dan sebagainya. Kita bantu apa yang boleh kita bantu dan dapatkan bantuan. Biasanya di sini akan menelefon ambulans lah. Ambulans. Okay. Lepas tu selamatkan dia, selesaikan dan hantar dia ke klinik. Mungkin isi yang keempat kita boleh tulis di situ memberitahu kepada keluarga mangsa. Cikgu tengok di sini kenapa kita perlu perancangan isi. Maksud dia kita dapat menulis dengan baik ataupun kita dapat merancang dengan baik karangan kita tersebut ataupun kata orang Perlis, well done. Okey. Baik, seterusnya bahagian penutup. Macam kata tadi, bila kita dah mula buka pendahuluan, ada isi, jangan lupa tulis penutup. Mungkin tak cukup masa, kita rancang dengan baik. Tulis bahagian penutup. Apa yang perlu penting dalam bahagian penutup untuk karangan cerita? Perasaan lah. Contoh tadi, kalau cikgu bagi kemalangan. Apa perasaan kamu bila dah bantu orang ni? Saya rasa berbangga kerana berbangga ataupun gembira. Kerana dapat menyelamatkan mangsa ataupun dapat menyelamatkan nyawa. Di situ kita boleh nak bagi harapan. Saya berharap agar beliau cepat sembuh. Pun nak bagi pendapat sikit. Saya menyeru agar semua pengguna jalan raya agar sentiasa berhati-hati ketika berada di jalan raya. Cukup, sudah memadai. Jangan banyak sangat panjang sebab ini adalah bahagian penutup dan kita untuk nak buat rumusan sahaja. Baik, seterusnya ini yang cikgu kata tadi adalah karangan fakta. Sekarang trend bahagian B dan juga bahagian C banyak karangan-karangan fakta. Alhamdulillah bila kita buat persediaan yang rapi, banyak latihan, kita akan dapat menjawab karangan fakta dengan lebih baik. Mungkin bagi setengah murid, sebahagian murid dia suka karangan fakta ni sebab senang nak olah isi dia. Ada isi, kita hurai, kita bagi contoh. Okey, tengok antara karangan fakta yang popular. Macam cikgu cakap hari itu, popular tak boleh buat bincang. Okey, faedah perpustakaan. Okey, faedah perpustakaan, apa faedah dia? Okey.
Okey, faedah menghadiri kelas tambahan. Okey, faedah lawatan sambil belajar. Kita pergi lawatan, banyak faedah dia, bukan pergi suka-suka. Ya. Baik, seterusnya faedah mempelajari komputer. Faedah berpersatuan. Faedah bersukan. Faedah membaca. Faedah membaca surat khabar. Ini adalah bentuk-bentuk karangan fakta yang cukup popular, ya, yang sering disoal, ya, dan cikgu sarankan kepada anak murid cikgu agar menguasai ataupun buat latihan tentang tajuk-tajuk tersebut, ya, di samping latihan-latihan yang lain, ya. Baik. Apa yang cikgu nak rangkumkan tadi, semua karangan-karangan fakta tadi kita boleh sesuai padankan dengan menggunakan isi yang sama. Ya? Kita lihat, semua karangan-karangan fakta yang bersesuaian kita boleh menggunakan isi yang sama. Okey. Contoh satu, memperoleh ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Ya? Ilmu pengetahuan, contoh dia kita pergi, kita membaca tadi kita dapat ilmu. Kita menghadiri kelas tuition kita dapat ilmu. Okay, kita bersukan tadi, kita dapat ilmu. Okay, jadi kita tak perlu fikir banyak, maksud dia. Kita boleh merancang aktiviti akan kita buat nanti, ya. Seterusnya, menghargai masa. Okay, bila kita pergi pusat tuition, kita pergi tuition, kita pergi bersukan, kita membaca buku, kita pergi perpustakaan dan sebagainya, kita menghargai masa. Oleh itu, kita akan tidak terjebak dengan gejala sosial. Nah, macam cikgu kata tadi, seperti apa, melepak, merempit dan menagih dadah, ya? Menghargai masa. Okey, seterusnya mencapai kejayaan. Semua yang kita lakukan mencapai kejayaan lah. Contoh kita pergi kelas tuition, kenapa pergi? Nak capai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan dan sebagainya. Okey, hari sukan, capai kejayaan, dapat pingat dan sebagainya. Ini adalah pencapaian peribadi, ya? Dan juga untuk membanggakan ibu bapa kamu. Seterusnya, kita lakukan semua tadi, menenangkan jiwa. Contoh kita dah stres. Kita dah stres tadi, kita boleh menenangkan jiwa. Pergi lawatan ataupun pergi bersukan. Kita dapat menenangkan jiwa ataupun mengurangkan stres, ya. Seterusnya, mendapat hadiah. Okey, bila kita pergi kelas tuition, kita dapat ketulisan cemerlang, kita dapat hadiah. Okey, seterusnya kita bersukan, okay? Kita dapat hadiah dan juga dapat penghargaan. Okay? Seterusnya, mengeratkan perhubungan, okay? Dan saudara-saudara, mengeratkan perhubungan, silaturahim dan juga sebagainya. Ya? Okey. Baik, cikgu rasa itu saja perkongsian ilmu pada hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu kongsikan ni dapat dimanfaatkan bersama. Jangan lupa, okay, buat latihan berdasarkan apa yang telah cikgu terangkan tadi. InsyaAllah, kamu akan dapat kejayaan yang lebih cemerlang. Satu pesanan cikgu ketika berada di rumah dan musim cuti ini, stay at home, duduk di rumah, hapus COVID-19. Thank you, frontliner dan Perlis Mengaji. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.